Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi untuk sesi PDPR kita dalam rakaman untuk setiap hari Khamis. Untuk hari ini kita akan pergi kepada tema ketujuh, iaitu kelestarian alam. Masih lagi unit 19, iaitu ceriakan buana kita, dan tajuk kita adalah komuniti samudra. Tapi sebelum cikgu mulakan, kita roll intro dulu. Okey, baik. Untuk topik pada hari ini, kita akan lihat beberapa perkara. Yang pertama, kita nak lihat objektif pembelajaran kita. Apa yang kita nak belajar pada hari ini? Hari ini kita nak belajar tentang mengedit dan memurnikan teks. Okey, apa kriteria kejayaan? Kriteria dia apabila anda dapat mengenal pasti kesalahan dari segi aspek ejaan, tanda baca, pengimbuhan ayat, penggunaan kata dan struktur ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, anda dapat mengedit. Tadi anda dapat kenal pasti. Setelah anda dapat mengenal pasti, anda dapat mengedit dan memurnikan aspek-aspek kesalahan tadi dari segi aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita akan rujuk buku teks muka surat 146 sehingga 147. Okay, 146 dan 147. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, teks kita hari ini bertajuk Komuniti Samudra. Untuk memahami teks, kita perlu memahami tajuk dengan lebih baik. Jadi berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, cikgu telah tunjukkan pada minggu lepas, 2 minggu lepas, macam mana kita nak gunakan kamus di dalam talian menggunakan laman web PPRM. Kita lihat apa maksud komuniti. Komuniti ialah kumpulan orang yang tinggal di suatu daerah atau negara, masyarakat di suatu tempat atau negara, orang ramai umumnya. Kedua, kumpulan sifat yang mempunyai sifat-sifat kecenderungan, kepentingan, DLL ni singkatan, dan lain-lain yang serupa. Maksudnya, apabila seseorang itu tinggal di dalam satu daerah atau satu kawasan, maka ia dipanggil komuniti. Macam kita ada komuniti sekolah, maksudnya mereka yang bukanlah kita bermaksud kita tinggal di sekolah itu, tetapi kerana kita mempunyai kecenderungan dan kepentingan. Itu yang maksud yang kedua. Tapi apabila katakanlah komuniti rumah tu, itu maksudnya tempat tinggal. Maksudnya dalam satu persin tu, persin 15. Itu satu komuniti. Kerana itu adalah tempat tinggal. Tetapi di sekolah, kita tak tinggal kat sekolah, tapi mempunyai kumpulan individu, maksudnya ramai individu yang mempunyai kepentingan yang sama. Kalau bila di komuniti sekolah tu maksudnya kepentingan pembelajaran lah. Samudra iaitu lautan. Masing-masing melihat jauh ke tengah. Maksudnya apa yang berada di dalam lautan. Jadi apabila kita katakan komuniti samudra itu ialah kumpulan yang tinggal di dalam lautan itu. Okey, baik. Kita akan pergi kepada apa yang kita ingin murnikan. Apa yang ingin kita murnikan? Yang pertama, kita akan murnikan dari aspek ejaan. Yang pertama, kita akan murnikan dari aspek ejaan. Yang kedua, maksudnya kalau ada ejaan yang salah, contohnya macam perkataan balik, B-A-L-I-K, tapi dieja B-A-L-E-K, balik, maka ejaan itu akan kita murnikan. Yang kedua, tanda baca. Tanda baca. Mungkin ada tanda baca yang perlukan koma tapi diletakkan noktah. Mungkin tanda baca itu sepatutnya tanda soal tapi diletakkan tanda seru. Iaitu kita akan teliti bersama-sama. Yang ketiga ialah penggunaan imbuhan. Penggunaan imbuhan. Maksudnya mungkin imbuhan itu sepatutnya tapi ditulis ber. Jadi kita akan murnikan. 4. Penggunaan kata. Penggunaan kata adalah maksudnya seperti katakanlah perkataan itu perlu digantikan dengan perkataan lain. Perkataan yang telah dipilih di dalam teks tersebut tidak tepat, salah, kita perlu gantikan dengan perkataan lain. Yang kelima, struktur ayat. Yang kelima adalah struktur ayat. Struktur ayat ni saya selalu komen dalam bila anda buat latihan bina ayat, saya akan komen kat situ struktur ayat. Maksudnya ayat itu
perlu diubah semula. Perkataan itu dah betul tetapi perlu diubah. Mungkin ada yang perlu diletak di hadapan, ada perkataan yang di hadapan perlu diletakkan di belakang. Okey, jadi itu struktur ayat. Seterusnya kita tengok kepada teks. Saya akan berikan beberapa contoh sahaja, tapi anda kena mengenal pasti di keseluruhan teks ini. Okey, kita pergi kepada menulis. Kalau tulisan saya ni kecil, anda boleh rujuk bersama-sama, buka buku teks anda, muka surat 146 dan 147. Okey. Komuniti Samudra. Afifi membaca buku cerita di perpustakaan mini rumahnya. Sahabatku. Okay. Sang penyu. Mengapakah wajah kamu tidak ceria seperti biasa? Okey. Jika kamu memerlukan pertolongan, beritahulah aku. Aku pasti akan menolong kamu. Okey, baik. Kita dah jumpa kesalahan yang pertama, iaitu apa dia? Apa dia? Siapa dapat? Okey, kesalahan pertama adalah kesalahan tanda baca. Tanda baca apa? Yang ini. Yang itu kita letakkan tanda seru. Sepatutnya tanda apa? Sepatutnya tanda soal. Itu yang pertama kita dah jumpa. Yang kedua, pertolongan. Jika kamu memerlukan pertolongan, yang ni, okey. Pertolongan, kamu boleh beritahulah aku. Dia bukan pertolongan, dia pertolongan. Okey, saya tulis kat sini. Pertolongan. Okey. Kita dah jumpa dua. Kata sang pari, lihatlah kaki dan leher aku ini. Ada jaring, okey, jaring yang tersangkut. Kita jumpa kesalahan ejaan yang kedua. Jaring, sepatutnya J-A-R-I-N-G, jaring. Okey. Pelbagai usaha sudah aku lakukan, namun begitu semuanya tidak berhasil. Okey, berhasil. Sepatutnya berhasil. Okey. Ini contoh yang saya berikan. Okey, saya minta anda semua, okey, kenal pasti dan munikan kembali. Nak munikan macam mana? Okey, begini. Okey, baik. Saya akan berikan pautan Padlet ni kepada anda. Jadi anda boleh muat turun slide yang saya tunjukkan tadi, dan juga anda boleh muat turun template jawapan. Okey, baik. Macam mana kita nak jawab? Yang pertama, kita buka balik tadi template ini, saya punya template jawapan. Anda perlu muat turun. Okey, setelah anda muat turun, anda akan dapat template jawapan seperti ini. Jadi anda perlu rujuk balik muka surat 146 dan 147 tadi, dan kenal pasti semula kesalahan-kesalahan yang kita telah bincangkan. Saya berikan contoh tadi, tapi anda perlu mengenal pasti keseluruhan teks tersebut. Okey, baik. Type semula teks tersebut. Yang salah tadi seperti, mengapakah wajah kamu tidak ceria seperti biasa. Tidak ceria seperti biasa. Tanda seru. Tanda seru. Okey, kesalahan dia biasa, tanda seru. Okey, yang ini dia mungkin dia autocorrect, tapi awak kena betulkan balik. Sebab apa? Walaupun huruf pertama, dia sepatutnya awak kata huruf pertama besar kan. Saya pun selalu tegur. Tapi dalam konteks teks ini dia kita ikut yang asal. Okey. Okey, pembetulan dia biasa, tanda soal. Okey, baik. Ini kita betulkan balik. Jenis kesalahan. Okey, jenis kesalahan tadi adalah kesalahan tanda baca. Tulis kat sini tanda baca. Okey. Saya berikan satu saja contoh. Yang lain anda kena buatlah, siapkan. Saya memang buat kotak ni lebih, jadual ni lebih, sekiranya anda dapat lebih. Tapi sekiranya katakanlah cikgu, saya dah 3 hari 3 malam saya tengok teks ni, saya dapat satu cikgu, biarlah satu je lah, nak macam mana. Okey, jadi bila dah siap, anda rasa okey dah siap, anda perlu save. Okey, saya akan savekan ni di desktop saya. Okey, save. Dan selepas itu anda perlu hantar pada ruangan Padlet tadi yang sama. Okey, pada ruangan Padlet
palette yang sama. Seperti biasa, katakanlah okey, saya tunjukkan contoh saya. Okey, ini dia. Anda perlu nanti pada nama anda sinilah. Okey, anda hanya perlu nampak ni, tekan edit. Pergi ke bahagian paling kiri sekali tadi. Okey, dan pergi kepada di mana lokasi anda simpan fail anda tadi dan open. Okey, kita tunggu 0%, 81 dan siap, boleh di-update. Okey, siap, boleh di-update. Okey, baik. Video ni juga saya akan letakkan di tepi ni nanti. Saya akan tambah satu lagi sebab video untuk rujukan anda lah. Jadi anda hanya perlu buka palette ni satu saja dan dalam ni dah ada template jawapan, dah ada slide pembentangan dan juga video rakaman untuk PDPR kita pada hari ini. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Kita jumpa pada hari Jumaat sebab hari Jumaat kita nak belajar benda yang best tentang kemerdekaan. Okey? Mengikut modul pendidikan sivik. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.